Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa menyokong channel ini. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal kepada semua subscriber yang menyambut perayaan hari Christmas pada hari ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, satu berita hangat yang saya nak kongsi kepada kamu. Tapi sebelum saya memulakan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang juga akan mengetahui info hangat daripada channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita teruskan. Mahkamah mungkin bebas Zahid kerana dia timbalan Perdana Menteri. Ulas seorang penganalisis politik dan juga seorang pemimpin politik legenda Malaysia. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan daripada Mahathir bahawa Zahid Hamidi akan dibebaskan daripada kes mahkamah beliau setelah beliau menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini? Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang kita tahu memang berdepan 47 pertuduhan pengubahan wang haram, tuduhan rasuah dan juga pecah amanah, tidak sepatutnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Adakah dengan status ataupun jawatan yang Zahid Hamidi jawat pada hari ini akan menyelamatkan beliau daripada kes mahkamah ataupun tuduhan-tuduhan yang beliau hadapi pada hari ini? Bekas Perdana Menteri dua kali Tun Mahathir membuat kenyataan, membuat satu kejutan pendedahan di media yang mengejutkan seluruh Malaysia. Tun M berpendapat jawatan timbalan Perdana Menteri sebagai orang kedua tertinggi dalam pentadbiran negara akan mengganggu mahkamah yang mungkin terpaksa membuat keputusan memihak kepada Zahid Hamidi. Menurutnya, jawatan itu juga memberi tekanan kepada institusi kehakiman untuk menjalankan tugas secara adil dan tanpa gentar dalam kes mahkamah yang dihadapi pengurusi Barisan Nasional. Beliau juga menegaskan Zahid sepatutnya tidak diberikan sebarang jawatan di dalam kerajaan perpaduan. Tetapi kita boleh lihat Zahid adalah kingmaker di dalam pembentukan kerajaan perpaduan, di mana BN yang hanya mendapat 30 kerusi di dalam PRU 15 pada baru-baru ini akhirnya telah memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan akhirnya bentuklah kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi Tun M berpendapat bahwa Zahid Hamidi sepatutnya tidak menerima jawatan sebagai TPM disebabkan 47 tuduhan kes mahkamah yang beliau menghadapi pada hari ini. Sepatutnya pelantikan itu tidak dilakukan kerana Zahid Hamidi pada hari ini sedang menghadapi tindakan mahkamah dan ada kemungkinan dia akan didapati bersalah dan dihukum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, sekiranya benar Zahid Hamidi akan dihukum, apakah status TPM itu akan ditarik dan akan diberikan kepada seseorang yang lebih layak? Mungkinkah ada TPM baru pada tahun baru ini? Orang sebegini menurut Mahathir tidak sepatutnya diberi jawatan yang begitu tinggi, kerana timbalan Perdana Menteri adalah orang yang akan mengambil ahli tugas Perdana Menteri sekiranya sesuatu berlaku kepada Perdana Menteri dan sekiranya dapat seorang Perdana Menteri yang masih berdepan tuduhan mahkamah. Orang melihat kerana timbalan Perdana Menteri, mahkamah tidak boleh mengambil tindakan terhadapnya. Ini akan mengganggu pihak mahkamah untuk membuat keputusan. Mungkin mereka akan dapat tekanan dan undang-undang mungkin diketepikan. Ini bermakna di Malaysia
di negara kita ini tiada lagi kedaulatan undang-undang, pemerintahan yang mengutamakan kepentingan orang tertentu dan menyebabkan kerajaan tidak dihormati oleh rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Tun M setelah beliau telah menyampaikan dakwaan beliau bahwa Zaid Hamidi sepatutnya telah menyampaikan kenyataan beliau di media bahwa Zaid Hamidi sepatutnya tidak menjadi timbalan Perdana Menteri sebab membolehkan mahkamah untuk tidak menjatuhi hukuman kepada beliau setelah status Zaid Hamidi hari ini adalah timbalan Perdana Menteri. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Tuan-tuan dan puan semua, dikabarkan Barisan Nasional di bawah pimpinan Zaid Hamidi mendapat sokongan baru. Saya berpikir adakah BN dapat kerusi baru lagi? Jadi saya melihat berita ini, saya terkejut. Satu kenyataan daripada Presiden UMNO sendiri, pengurus CBN sendiri, di mana mereka dilihat semakin mendapat banyak sokongan di dalam kerajaan perpaduan. Jadi berita panas hari ini yang saya nak kongsi dengan kamu, pemimpin DAP sudah mula terima UMNO. Kenyataan daripada Zahid. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat kita pada malam ini, pada hari ini, saya ingin meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Oke, baik, kita teruskan. DAP kini sudah menerima UMNO selepas berada bersama-sama dalam kerajaan campuran Pakatan Harapan Barisan Nasional. Kenyataan ini diterbitkan daripada Agenda Daily. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, berkata, sejak berada dalam kerajaan perpaduan, kerajaan bersama ataupun kerajaan campuran dan mula mengenali satu sama lain, kini DAP sudah menerima UMNO sebagai rakan baik dan tidak lagi bermusuhan seperti dahulu. Adakah sebenarnya Lim Guan Eng pada hari ini telah memberikan sokongan beliau kepada Zaid Hamidi, dan Zaid Hamidi juga sedemikian memberikan sokongan kepada DAP. Kita teruskan kenyataan daripada Agenda Daily. Saya diberitahu ahli Parlimen Klang V. Gana Batirau kata, nak mohon maaf kepada saya sebab sebelum ini beliau tidak kenal saya dan saya tahu beliau dalam ceramah serta di media sosial banyak tulis mengenai saya, UMNO, Barisan Nasional, dan beliau memberitahu persepsi itu dahulu sebab beliau tidak mengenali saya menurut Zaid Hamidi. Jadi sekarang tiada lagi persepsi negatif yang menunjukkan kami dalam UMNO BN tidak seburuk yang dikatakan. Sudah cukuplah kita berbeza pendapat, katanya dipetik laporan BH. Dalam pada itu, Zahid juga berkata, sudah memaafkan semua pihak yang membuat tuduhan dan lantang mengkritiknya sebelum ini. Secara pribadi, saya memaafkan mana-mana individu ataupun tokoh atau parti ataupun organisasi yang tersilap. Kita maafkan sepenuhnya, tetapi pesanan saya ialah jangan buat lagi. Adakah bermakna Zaid Hamidi telah memaafkan Muhyiddin Yassin ataupun semua pemimpin-pemimpin yang pernah mengkritik Zaid Hamidi, mungkin termasuk Khairi Jamaluddin sendiri? Adakah setelah pemimpin-pemimpin yang mengkritik Zaid Hamidi ini, Zaid Hamidi boleh menjalin kerjasama dengan mereka? Untuk rekod, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, Zahid membawa UMNO BN untuk bersama dalam kerajaan campuran diketuainya cegunya sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan membelakangi ketetapan parti yang dibuat sebelum ini, yaitu No Anwar No DAP. Tetapi pada hari ini Zaid Hamidi telah menjalin kerjasama dan sudah pasti ini adalah tujuan untuk menjaga rakyat, yaitu kestabilan politik yang diingini oleh seluruh rakyat Malaysia. Sejurus berjaya membentuk kerajaan, Anwar pula melantik anak muridnya tersebut menjadi timbalan Perdana Menteri, walaupun menerima kritikan hebat kerana mempunyai kes pendakwaan di mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, bagaimana komen Anda? Di mana pemimpin DAP sudah mula terima UMNO, kata Zahid. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah, teruskan bersama di dalam channel ini.